وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. وبعد. Al-Fadhil Ustaz Sayuti, pengurusi masjid Masjid apa ni? Masjid Muhsinin, ahli jawatan kuasa dan semua jamaah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni boleh berkenalan dengan orang yang duduk di tempat aman, kan? Aman haid paling tinggi sekali itu, kan? Tempat yang paling aman. Mudah-mudahan kita ni mendapat keamanan di dunia dan juga di akhirat. Itu yang paling mustahab. Dan juga kita bersyukur kerana kita, masjid kita semakin hari semakin semat, cantik. Tapi bagaimana sahabat-sahabat kita di bumi, di pantai timur sudahlah akan lepas kena banjir macam mana, dan bagaimana pula sahabat-sahabat kita di timur tengah dengan di negara Arab yang mana tempat sumber kita banyak menimba ilmu daripada mereka. Hari ini masjid-masjid mereka tidak seaman masjid yang kita ada sekarang. Walaupun di Syria boleh bermuamalah, boleh masuk mereka duk ulang alik lah, tapi dalam suasana perang, majlis ilmu macam ni payah nak boleh diadakan. Tapi kita alhamdulillah selesa, tak duduk di musim sejuk pun kita rasa sejuk, mana kita duduk dalam aircon sedap. Jadi tu syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, malam ni saya tak tahu nak cakap apa dah, kan? Tengok ada depan ni bukannya underwala, tapi dia upperwala, kan? Under sama dengan bahasa Inggeris, orang bawah, tapi ni orang atas belakang, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa yang ada dalam ilham saya pada malam ini ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Surah At-Taubah, bilangan ayat dia saya pun lupa, kan? Tuan-tuan boleh carilah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut antara ciri-ciri orang yang ingin menjadi orang yang berjaya, orang yang menang, orang yang mendapat pelepasan, orang yang mendapat ganjaran, orang yang mendapat daral akhirata, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tentang bumi, satu tempat yang cukup enak dan mulia, orang yang menang. Semua kita nak menang, nak duduk tak mana pun kita nak menang, kita nak berjaya. Buat kenduri pun kita nak kenduri kita berjaya. Ada orang buat kenduri tak mau berjaya? Pokok dah mana nak tahu. Kita main masjid pun kita nak berjaya, biar main masjid ni selamat, balik pun selamat. Pergi Mekah pun orang nak berjaya, pergi pun selamat, balik pun selamat. Jadi nak selamat ni kita ada manhaj kita, kita ada kurikulum kita ada syarat-syarat kita. Kalau kita tengok dalam surah yang Allah Ta'ala turun ni, surah yang kira Allah Ta'ala tegas betul-betul. Sebab tu surah Al-Bara'ah, surah Taubah ini tidak ada Bismillah. Dengan pasal apa? Penegasan. Sebab banyak cerita-cerita dalam surah Taubah ni cerita orang yang
tak sinonim dengan keimanan. Orang yang munafik yang banyak, orang yang buat kerja ada kerana dia main masjid pun ada kerana apa? Pasal nak buat kenduri tak berapa hari lagi ni main masjid kan, bukan di sinilah no. Ni dia aman hai kan. Mungkin ada dia main masjid pasal apa? Pasal dia nak buat kenduri 2-3 hari dia main masjid kan. Tok Imam pun percayalah bagus kot dia ni mualaf baru main masjid. Bila main masjid semua pakat minat dengan dia pun buat kenduri panggil kita pergi, kita pun pakat pergi berdebu. Lepas kenduri sebelah tak main kan. Tak ada apa kau ni no? Lah tak ada, alhamdulillah. Jadi mungkin ada tujuan. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dan dia buat kerja pun, kalau buat kenduri, walaupun kenduri itu ibadat, tapi ibadat tu tadi ni dia yura'un, dia buat ibadat tapi dia nak tunjuk orang. Kata dia buat kenduri, tengok bukan sembarangan kenduri, walaupun kenduri dia tu syar'i ataupun kenduri dia tu dipenuhi dengan agenda syar'i dan tak syar'i, tapi dia ada yura'un, dia nak tunjuk orang. Maka ini adalah antara ciri-ciri orang munafik. Kita jangan duk kata orang munafik ni hanya cakap bohong cakap bohong, tak amanah, itu biasa bagi dia pak. Tapi ada lagi benda-benda lain, antaranya pantang ditegur. Itu ciri orang munafik. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila orang abang kat depa, orang ajak depa, weh jom kita pergi masjid, kita ikutlah kuliah-kuliah ada, ilmu-ilmu yang ada masjid. Allah kami pun tahu kami reti lama dah. Inna nahnu muslihun, kami orang baik juga. Dia nampak orang-orang main pakai jubah, pakai kain plekat, baju untuk pelanggar sebagainya, nak mai ke masjid, dia pun pandai cakap bak masjid. Tapi kalau mai pula geng karaoke, dia cakap pula geng karaoke. Dia pandai layak belakang. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Padahal mereka paling jahat sekali, mereka tak tahu. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah Taubah ni, surah yang cukup. Orang kata apa? Maknanya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu dahsyat. Ciri-ciri nak menampu Allah Ta'ala tengok sebut dalam ayat ini, ditegaskan dalam surah Taubah ini. Allah Ta'ala sebut kalau kita nak mendapat keagungan, kemenangan, nak boleh ni hak kita duduk mai sembahyang, subuh kita mai, petang kita mai, malam pun kita mai, kita nak balik besok biar kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita membawa kalau main bola Piala Malaysia, awak balik piala awak balik piala, nak awak balik kemenangan, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah pasti dah, tak dapat tidak, kita kena ikut manhaj Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni 3 benda. Kita tak banyak malah ni 3 benda ni sudah agun no? Habis 3 benda tu kita balik apa dia 3 ni? Jadi Allah Ta'ala sebut kalau kita nak berjaya, pertama sekali aman, mesti orang tu beriman. Setakat Muslim belum tentu, tapi mesti amanu. Ada different tu no, amanu dengan aslamu. Sebab tu Al-Quran banyak dia sebut ya ayyuhallazina amanu, dia sebut amanu, orang yang beriman. Beriman ni sudah pasti Muslim, tapi belum tentu orang Muslim itu dia beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa ramai orang yang mengaku kami beriman, kami percaya dengan Allah, kami pun nak buat baik, kami pun tahu ada mati, kami pun main sembahyang, kami pun kenal takwa, kutuk ni kami kenal belakang, tapi wa ma hum bimu'minin, tapi mereka itu tidak beriman. Orang kok ni depa boleh faham tak pedek saya ni Ustaz Selti ni kok lah orang kok ni orang Kedah semua orang Kedah semua tak apa, kok lamai pada Jepun 2-3 orang tak ada kan. Jadi ni dia tuan-tuan,
Orang yang beriman, Allah Ta'ala kata ada orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, tapi wama hum bimu'minin, tapi mereka bukan beriman. Ni kita tak mau. Pasal apa? Yukhadi'un Allah, sebab dia berkhianat Allah. Nak khianat pun Allah Ta'ala tak nampak, tak mau ikut perintah Allah sepenuhnya. Main sembahyang pakai telekung lah, wow, bukan main. Balik rumah siram pokok bunga pakai baju kelawar, habis. Tidak ada lagu tu, tak ada apa no, tapi belamba no. Kan kadang-kadang lagu tu main pakai telekung lawa waktu semayang, kita main semayang, tetamu main rumah kita, oleh kerana masuk dalam rumah kita, maka kita pun pakai yang bebas, sambut pakai anak cukup ya. Kita pun tutup aurat, tidak sempurna. Yukhadi'un Allah, dia khianat dengan orang lain. Dan main semayang pakai kepelekat lawa, apa main bola dia pakai selat pendek. Jadi ini amanu, orang yang beriman. Lawan kepada orang beriman ini ialah munafik. Sebab tu bila Allah Ta'ala jadikan iman, Allah Ta'ala kata iman minta apa kepada Allah? Iman tu sendiri minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam satu riwayat menyebut bahawasanya iman minta power, minta ubat kuat. Tahu ubat kuat Pak Haji Iskandar ubat kuat, kita pun semua nak ubat kuat kan. Kopi pun ada kopi kuat lah ni, nak ubat kuat. Lalu iman tadi minta kepada Allah, qawwini ya Rab, berikan kekuatan kepada aku. Apa power yang aku nak bawa sampai aku jadi kejap dan hebat? Kata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, husnul khuluq was saqa. Ubat kuat kamu, kalau kita bahasa kita ubat kuat lah kan, pengukuhan kamu ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nak akhlak yang baik, imanu billah, beriman kepada Allah. Bukan mesti sekat akhlak baik duk tunduk depan orang, jalan berakhlak. Tu ya, tu adab. Kadang-kadang adab bagus, kadang-kadang adab tak bagus. Tapi akhlak, husnul khuluq dan pemurah. Bila Allah Ta'ala jadikan kufur, kekufuran ini minta kepada Allah pula, ya Rab, berikan aku ubat kuat. Bahasa kita lah, saya gunakan bahasa mudah, qawwini ya Rab. Lalu Allah Ta'ala beritahu kepada kekufuran, kufur tadi dia kata ubat kuat ialah su'ul khuluq wal bukhul, sikap buruk akhlak dan juga bakhil, kedekut, tangkai cerin bin genua. Pernah dengar genua tak? Kan buah kertas kan. Jadi ni dia benar dia tuan-tuan. Jadi beriman ni tadi ada seorang manusia, bila iman tak betul walaupun hang mengaku Islam, antara yang termasyhur zaman Nabi, 7 tahun dia mengaku beriman dengan Nabi. Dia semayang bukan belakang Ustaz Sayuti, bukan belakang saya, tapi dia semayang belakang Nabi. 7 tahun dia solat belakang Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Tengok habis siapa dia agak-agak? Abbas. Dah, dia 7 tahun dia duduk belakang Nabi, Allah Ta'ala tak terima ibadat dia. Abbas baru dia masa Nabi masuk ambil kota Mekah, barulah dia isi borang masuk Islam lah. Ni masuk Islam, nak isi borang di Negeri Sembilan, duk cadang supaya kalau orang bukan Islam masuk Islam, kalau hak kahwin kena cerai dulu baru masuk Islam. Ambil syarat kan, mana tak tahu kan. Jadi Islam. Siapa dia orangnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua kenal Pak Lah Ubay. Bahasa orang Melayu panggil mudah Pak Lah Ubay. Bukan Pak Lah Ubay. Pak Lah Ubay. Dia Islam dia bukannya ikhlas. Islam dia kerana dia tengok kedudukan dia semakin hari semakin menurun. Setelah dia bijak mendamaikan Aus dan Khazraj, sampai dia dianggap disebut-sebut sebagai calon untuk menjadi Datuk Bandar Madinah pada masa tersebut. Kalau hari ni tempat kita panggil MB lah kot, no? MB Madinah, Menteri Besar Madinah.
tiba-tiba gelombang Islam berubah, maka Abdullah bin Ubay ini tadi nampak gaya bila Nabi mai ke Madinah, hilang dan padam pengaruh dia. Orang semua pakat beralih angin, kan? Semua pakat beralih angin, mereka semua masuk Islam mereka. Tinggal dia duduk nampak aku ni kalau duduk macam ni, nampak gaya tak jadi. Ada geng ajak dia pindah, dia kata aku tak mau pindah, apa nak pergi. Akhirnya bila dia tengok pengaruh dia semakin menurun, maka Abdullah bin Ubay, Pak Lah Ubay tadi buat apa? Dia kata, kalau gitu aku pun Islam dia. Dia pergi serah diri kat Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi dia mengucap 2 kalimah syahadah, duduk di depan Nabi, hanya berlakon saja sepanjang 7 tahun duduk dengan Nabi. Itu Abdullah bin Ubay. Pak Lah Ubay, apa yang dia tak buat? Hak baik dia buat, hak jahat pun dia buat. Itu orang munafik. Kita pun kalau main sembahyang juga, tapi keyakinan kita dengan Allah kurang. Hak Allah Ta'ala tetap kita kurang yakin. Adik-beradik tu jangan main kasak buah malam ni. Boleh tak? Kalau kasak tak payah, tak main sekali ni ya. Jadi tuan-tuan kena ingat, Abdullah bin Ubay ni, apa yang dia tak minta, apa yang dia tak buat kat Nabi. Dia Abdullah bin Ubay Islam, tapi Islam dia adalah duri di dalam daging. Dia masuk Islam, tapi dia juga bagi pecah, nak bagi pecah jamaah Islam. Dia juga Abdullah bin Ubay, dia tunjuk agenda kelabu. Antara perkara yang paling ketara sekali dia buat apa dia? Pertama sekali dia buat ialah dia tarik 300 orang daripada medan Uhud. 300 orang daripada medan Uhud balik. Tak jadi nak perang, dia masa pipi dah. Pergi dekat dah, syok dah. Bila pergi dekat, tengok-tengok dah syok dekat nak lawan dah, maka tengah-tengah tu semangat dah tentera Islam. Pala Ubay kata, apa nak lawan-lawan, aku nak balik, buat apa kita ambil serah diri lawan dengan puak ni geng kita kan, apa nak duduk, aku nak balik. Rupanya pengaruh dia ni kuat, balik 300 orang. Bayangkan pasukan Nabi pun satu berapa orang, berapa ribu, 1000 orang, 1000 lebih sikit lah. Tarik 300 orang, nu pihak musuh nu ramai. Tapi Nabi biar anak balik, biar kita ambil hak betul-betul kau punya, parti punya, jangan kita ambil apa dia. Balik tu Abdullah bin Ubay. Bayangkan, kadang-kadang kita pun begitu juga, setengah-setengah masjid bila tengok ustaz tu pi hak jemaah tengok, dia ni main dah, kalau main apa nak dengar aku tak mau, dia ni dia kata korang tepat kan, jadi kata korang. Ada tidak masjid yang tuan-tuan pergi, duduk dalam masjid tu bukan orang? Ada masjid mana agak-agak memang nak kena kata korang, tapi kadang-kadang dia menghasut orang lain supaya balik. Ni antara orang yang munafik. Jangan kita kata munafik buat aku, kalau cakap murung pun betul, memang dia tu yang kata korang, clear lah aku kan. Itu kita kena ingat tuan-tuan, al-iman, keyakinan kita kepada Allah. Baik Abdullah bin Ubay, tapi bila dia tengok orang dapat derma, bila dia tengok orang dapat habuan, menang di medan Uhud, menang di medan Badar, dapat ghanimah yang begitu banyak, Nabi agih kepada para sahabat, maka Pak Lah bin Ubay and group, dia kata apa? Geng-geng mereka semua dapat, kita haram tak dapat apa. Perang Uhud esok kita kena piu. Pi pun pasal apa? Ada tujuan. Tujuan daripada nak dapatkan habuan, tapi tak ada lawan, lari balik. Bila suruh lawan tak berani. Tu Abdullah bin Ubay, dia bukan sekadar meruntuhkan jamaah dengan cara bertindak macam tu, meruntuhkan jamaah dengan cara buat benda baik. Jaga ada benda baik yang dia buat, dia nak buat, tapi nawaitu dia ialah untuk meruntuhkan jamaah Islami, orang Islam. Antaranya peperangan Tabuk.
Peperangan Tabuk berlaku pada tahun ke-9 daripada hijrah. Tahun selepas tu, lepas pada tahun ke-10 pada hijrah, tahun ke-11. Peperangan Tabuk ni peperangan tak ada duit, peperangan musim panah teruk. Maka Abdullah bin Ubay and group ni awal-awal lagi tarik diri tak pergi. Dan Nabi pun tak berlaku peperangan. Bila dah tak berlaku, balik Abdullah bin Ubay ni ajak buat baik. Ajak apa? Dia kata, kita dah lah tak pergi medan, pada kita tak pergi medan perang, takkan kita tak mau buat satu bagi tarikan kepercayaan kat Nabi sikit. Mari kita buat masjid. Dia buat masjid, dia ajak orang bakal buat masjid. Dan masjid tu pula kita minta Nabi yang resmikan. Orang tengok orang datuk mai resmi, siapa tak mau? Tan Sri hebat, buat masjid. Dia cadangkan kita buat masjid. Bila Muhammad balik, kita pamerkan masjid. Tapi tujuan dia buat masjid untuk apa? Bukan untuk nak habak, kata tujuan dia untuk nak sebarkan Islam. Tapi masjid tadi dia habuan nama masjid, nak buat tarikan kepada umum bahawa kami tengok, kami buat masjid. Tapi bukan kami buat masjid. Siapa kata kami tak mau kat Islam? Masjid berapa biji kami buat? Contohnya buat masjid. Bila buat masjid, tapi tujuan dia, orang yang mai akan singgah di masjid kita. Bila singgah di masjid kita, mereka akan singgah. Bila singgah, kita bagilah sikit maklumat. Ampun nak pergi kat Muhammad tu, Muhammad gini. Dia akan tanam. Macam hari ni apa berlaku? Hari ni masjiduhum amirah, masjid berlambak hari ni. Tapi kadang-kadang masjid tu hanya buat sebagai kami buat masjid, wahya kharabun minal huda. Tapi masjid tu free daripada program dia. Musuh cakap nama masjid, tapi Nabi tak resmi masjid. Hari ini dengan nama yang cukup, kalau di sudut jihad, dengan nama yang cukup jahat diletak kepada Islam, dengan panggilan IS, ISIS, Daesh dalam bahasa Arab. Tengok, Amerika letak, CIA letak, bagaimana nama ni tadi? Tujuan apa dia letak nama ni semua? Nah, abang biar satu-satunya antaranya mereka siapkan puak-puak ISIS ni, hak bentukkan mereka. Biar lah ni kalau mereka nak serang, puak tu boleh serang-serang dah. Tapi pasal apa? Biar orang-orang hak betul-betul nak kau Islam ni pakat pi kat grup ini. Bila duduk kat grup ini, pakat berkumpul semua di sini banyak, maka senang kita nak hentam sekali habis semua. Itu satu. Dan yang kedua, tengok hampa nak kepada negara Islam, tengok orang Islam punya jahat. Walaupun baru ni berlaku pembakaran yang berlaku di Rekah, tempat Madinah, tapi ada benda-benda lain lagi yang masih kita tidak boleh mengkonfirmkan semua benda tu berlaku. Dulu mereka tunjuk wartawan Amerika kena sembelih, padahal kalau mereka nak tunjuk itu, Amerika buat tara mana lagi. Tentera Bashar dia lepas bom kepada rakyat dia, kena teruk pada api tu lagi. Buji mata kanak-kanak keluar tersebut, pindah. Tapi hak tu mereka tak highlight, mereka tak bawa tunjuk itu kan. Yang kawan tu pun menyertai pasukan hak NATO duduk pergi bomba rakyat Syria di Rekah. Memang kita tak setuju, Islam tak ajak dengan cara membakar. Tak ada, Islam tak suruh bakar. Bahkan Nabi kata, jangan kamu menyiksa makhluk Allah Ta'ala ni dengan api. Nak ambil renggar, pasal apa? Pasal nak buat umpan, mancing, bawa api pasang, bakar habis sarang dia pun tak bagus. Islam tak bagi. Ada cara, tapi kena tengok semua. Tapi tujuan apa? Tujuan dia nak bubuh nama Daulah Islamiyah. Mereka yang bubuh. Untuk apa? Untuk orang lain tengok. Tengok nak buat Daulah Islamiyah, takut jadi guni, akan buat lagu ni. Ni mereka belajar semua. Kita tak mau ikut kajian Al-Quran mendalam, tak ambil Al-Quran boleh baca sudah. Zalika jazaa'ul zalimin, itu baca dia lah tadi. Ni dia tuan-tuan, amanu, beriman kepada Allah. Abdullah bin Ubay
dia buat masjid. Masjid tu nama masjid apa? Semua kita tahu, Masjid Dirar. Masjid tu dia buat tak mana? Tuan-tuan semua pergi Mekah, tak mana tempat tapak pembinaan masjid itu? Ingat tak? Tapak pembinaan masjid itu ialah dekat dengan Masjid Quba. Dekat dengan Masjid Quba. Maka bila Nabi sampai di Madinah, balik daripada Tabuk, dia pun persilakan Nabi untuk merasmikan masjid. Kurang-kurangnya Nabi pun rasa, oh ada orang buat masjid, maknanya mereka ni tak ada saja kembang Islam juga kot. Jadi dia minta Nabi supaya resmi masjid tersebut. Nabi kata tak apa tu. Nabi balik rumah, malaikat mai, Jibril mai bagi tahu tentang masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa, dan turun cerita Masjid Dirar. Nabi arah supaya masjid itu dirapuhkan. Itu dia. Buat baik, benda baik, tapi tujuan dia lain. Inilah disebut juga Sayyidina Ali karramallahu wajah sebut kalimatul haq wa iradatul batil. Perkataan yang dia sebut tu cantik, bagus, tapi maksud dia nak hak sebalik dia. Dia nak kebatilan, dia bukan nak hak betul. Ini hari ni berapa ramai orang sebut benda bagus, oh kita nak buat kenuri ni, ibadat ni, ibadat. Ada orang balik daripada Mekah, dia boleh bercakap. Dia bercakap kata apa? Bila orang tanya kepada dia, ni nak berlakon ke tak? Dia kata nak lagi berlakon tak, itu sebagai mata pencarian rezeki. Cari rezeki ni ibadat. Walaupun saya berlakon di ranjang pun tak apa, kerana berlakon di ranjang ni mencari rezeki. Lagi pula berlakon tu pula depan orang ramai, tak ada masalah. Oh, saya kata buat maksiat depan orang tak apa, itu berlakon. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam bacaan-bacaan risalah-risalah temu ramah dengan orang artis kita yang baru balik daripada tanah suci. Oi, fikir sama, oh benar nak buat baik kena tengok juga. Allah Ta'ala bukan sah kata hang pergi buat baik Allah Ta'ala terima, dia tengok juga ambil daripada mana. Harta hang belanja untuk nak buat ibadat, ambil daripada mana, kena tengok. Ni Abdullah bin Ubay. Jadi ni cerita Abdullah bin Ubay tak terlibat dengan siapa-siapa kono. Kalau terlibat tu sengak-sengak sudah. Tapi ni dia tuan-tuan, amanu beriman. Pak bin Ubay juga orang yang nak juga benda hak baik, jumpa Nabi tanya habaq selalu. Bahkan Nabi memang mengharapkan dia menjadi seorang mukmin yang beriman, tapi tak upaya. Tapi bila dia mati, dia pun tahu nak takut kepada Allah. Bila nak mati, dia kata pakat Nabi, ya Rasulullah, aku minta kalau aku mati ni, hang tolong semayangkan jenazahku dan tolong kapankan mayat aku dengan baju kamu, dan tolong kebumikan aku. Nabi tolong mandikan aku. Nabi SAW bagi dua, tak tunai satu. Nabi tak mandikan dia. Pi yang solat, Nabi pi solat dia. Umar Al-Khattab apabila tengok Abdullah bin Ubay bin Salul nak disolatkan oleh Nabi, Umar tegur Nabi, atusalli alal munafiq ya Rasulullah, kamu nak solatkah di atas kepala munafik ini? Atusalli alaihi. Lalu Nabi kata kepada Umar Al-Khattab, khayyarani Allah, Allah Ta'ala bagi aku pilih, astaghfartu lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Allah Ta'ala bagi aku pilih, aku nak minta ampun kepada dia, nak solat ke atas dia kan tak nak solat. Kan duk semayang jenazah ni sebenarnya kita memohon keampunan. Sebab tu dia mana ada rokok dan sujud. Solat jenazah ni dipanggil juga doa. Kan? Mana ada rokok dan sujud. Kok lah dia tu puak dia mati, kan? Dia balik-balik dia di imam, lepas tu dia pun buat apa? Rokok dan sujud, kan? Lepas tu makmum hak belakang kata apa? Tak apa, patutlah dia buat puak dia. Clear. Clear ada doa. Jahil belakang.
Dia tak ada. Tu dia. Minta Nabi solat. Nabi semayang. Tapi Nabi minta ampun ke apakah? Untuk Abdullah bin Ubay and group, Allah Ta'ala tak ampun. Tak maaf mereka. Kenapa? Karena mereka ingkar. Mulut saja manis sebagai seorang Muslim dan mukmin, tetapi hati mereka karat dengan kekufuran. Ni bahaya. Jadi orang yang pura-pura. Di depan nampak segak lawa bukan main, dengan jubah labuh elok, dengan janggut andam elok, dengan serban balut cantik. Mana? Tengok bukan main syok. Tak hati tak percaya dengan hukum Allah. Habis. Ini tuan-tuan kena ingat, amanu, beriman. Iman tadi ni bukan setakat iman di mulut, tapi kita mesti beriman daripada lidah, anggota dan juga hati. Baru mukmin yang sejati. Ini yang kita nak cari. Nak dapat redha Allah. Baru ni anak Melayu kita pergi peluk artis K-pop, no? Dia kapok elok kan, tengok. Lepas tu ada kawan dia pergi komen pula, kata tak buat, Allah Ta'ala izin dah tu. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia pun tak buat. Condek semua kan. Senang pergi luku kepala sendiri, luku apa? Allah Ta'ala izin macam boh lagu tu lah. Memang benar hak lagu tu Allah Ta'ala izin. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, benar hak baik, benar hak jahat, memang Allah Ta'ala izin. Tapi kita bukan cari keizinan saja. Izin beserta redha. Redha tak ada. Buat hak baik, Allah Ta'ala juga nentukan, Allah Ta'ala izin. Buat hak jahat, Allah Ta'ala izin. Tapi Allah Ta'ala tak redha. Cina tak Islam. Dia tak Islam. Dia tak Islam tu siapa dia buat? Allah redha? Tak redha. Kalau Mu'tazilah, hak baik Allah buat, hak jahat manusia buat. Kita ada hak baik, hak jahat Allah buat, tapi Allah Ta'ala tak redha hak jahat. Macam kita jadi orang yang beriman Islam, Allah Ta'ala redha dengan keislaman kita, tapi Allah Ta'ala tak redha dengan kejahatan yang kita buat. Allah Ta'ala dah larang. Kadang-kadang orang kita bercakap segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang jahat itu, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Cakap macam tu, kalau dia cakap keluar daripada hati dia, Mu'tazilah punya pahaman, sesat punya pahaman. Dia mesti tak keluar dari hati, cuma dia bercakap sebagai orang kata apa, beradab. Tu tak apa. Jaga. Kalau tak boleh nak jaga, tu selalu cakap tak apa kan. Yang baik itu daripada saya, yang jahat itu daripada Pak Ji Skandar. Kan? Tak boleh macam tu, keluar daripada hati tak boleh. Tak apa, melawak sikit apa je ya. Okay. Itu contoh benda dia. Itu kita kena jaga. Amanu. Jadi syarat yang pertama mesti amanu. Mesti beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, untuk kita menjadi orang yang berjaya, bukan sakat di atas dunia, sampai ke akhirat kita nak jadi orang yang berjaya. Apa dia? Wahajaru. Mesti berubah. Bahasa mudah, berubah. Hijrah. Nabi nak jadi majukan Islam, nak majukan Islam, Nabi buat apa? Buat perubahan. Antara berubah, Nabi sendiri berubah, tinggalkan Mekah, mari duduk di Madinah. Berubah. Kita juga nak bagi maju masyarakat kita, nak bagi maju keimanan kita, maka kita kena berubah. Kita tak boleh duduk di takaklah lama. Tinggalkan kemungkaran, ambil kebenaran. Sebab tu Nabi sebut al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berubah ini ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Kalau tidak, sembahyang kita rugi ya. Kata Nabi dalam hadis lain, la salata
liman lam yuti'is salat. Tak nama solat kalau orang tu tak taat kat solat. Maknanya kita sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang elok, jalan yang baik, jalan yang bagus. Kan kita minta jalan Islam tu. Tiba-tiba di luar kita masih bersekongkol dengan riba. Kita masih bersekongkol dengan benda-benda yang haram. Kita masih bekerja sama dengan puak-puak yang buat kerja yang haram. Habis je, Pak. Maknanya orang ni lam yuti'is salat, tidak mentaati salat dia. Tidak serba bikin masa semayang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takut-takut orang yang buat kerja macam ni tarap. Kalau tak berubah, kalau tak bersedia nak berubah, nak jadi dalam keadaan jahil, buat Islam hanya tengok orang buat, kita pakat buat, takut jadi macam penjual buah lemon. Pernah ada dengar cerita penjual buah lemon? Pernah ada baca skandal? Tak? Ada seorang penjual buah lemon. Buah lemon ni manis ke masam? Masak mana? Mana ada manis? Satu hari penjual ni tengok makcik tu tua dah, umur 70 lebih aku. Kan? Orang tua mana nak makan buah masam-masam lah. Semua nak cari yang mana-mana. Tak tahu kan? Mau cari yang mana-mana. Jadi dia tengok pakcik tu makcik tu duk pilih buah dalam plastik, sebiji. Maka dia pun nak kempen makcik tu, sila makcik, sila, buah lemon ni manis elok. Dia pergi hebat kata manis. Pasal apa? Pasal dia sangka dan mengisyaki bahawa makcik ni sudah pastilah akan cari buah yang manis. Abang-abang lagu tu makcik tarik handbrake. Dia tarik handbrake, dia buat apa? Manis no. Minta maaf makcik tak jadi nak ambil. Makcik nak ambil buah lemon hak masam. Sebab bukan makcik yang nak makan, tapi makcik nak bawa balik kat menantu makcik ngidam. Habis cerita. Lepas 2 hari, mai pula perempuan bunting perut dia. Besar perut duk pilih buah lemon. Main tuju betul kat gerai dia. Bila tuju betul kat gerai dia, buk buah lemon sebiji. Elok kak, ambil. Dia kata buah lemon tu masam molek. Dia kata masam bagus. Masam apa? Masam. Dia pun tarik handbrake juga. Dia kata minta maaf, tak jadi nak beli buah lemon ni, sebab kak nak cari buah lemon hak manis. Pasal 2 hari lepas mak mentua kak mai sini, kemudian kebetulan kak lalu kak ni, dia suruh pesan mai beli buah lemon tadi pasal manis. Lah kali tak jadi beli. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang buat kerja cekau-cekau, pakai ambil, ikut-ikut, tak bersedia nak berubah kepada yang hak, yang sebenar, takut jadi macam penjual buah lemon ni. Lah kali manis orang beli tak? Dah. Masam orang beli tak? Dah. Hak betul pun orang tak terima, hak buruk pun orang tak terima. Adakah kita nak jadi macam tu? Terkontang-kontang. Jadi kalau kita berasa cukup dah, kita duduk di atas rumah, kemudian waktu subuh kita main masjid, lepas tu kita balik. Benda apa yang berlaku kat keliling kita, kita tak ambil peduli, tak berasa nak bagi teguran, maka ni bahaya besar. Amar ma'ruf nahi munkar. Tambah-tambah pula zaman yang kita duduk sekarang, zaman internet, dia connect habis. Hari ni anak-anak muda bangga upload masuk gambar pakwa dia serondoi dia punya jantung pisang. Faham? Payah faham orang ni kan? Dia upload masuk gambar di mana perempuan bertudung, suara lelaki masuk waktu tudung dia, serondoi, nak serondoi tengah mana, dia upload masuk dalam Facebook dia. Boleh pelaga mulut ikut suka. Ni semua jadi ni sebab apa? Qillatul ilmi, kerana dangkalnya ilmu dia. Dia duk puasa pakai tudung tu kira Islam elok dah.
Ingat sah kata pakai tudung untuk Islam nakah? Islam bukan wajib pakai tudung. Wajib pakai tudung. Balik dia kat buang habis. Islam mewajibkan tutup aurat, bukan wajib pakai tudung. Kalau pakai tudung tak tutup aurat, pakai hal lain. Pakai apa? Dua pisang. Kalau boleh. Tapi tak ada no? Bila tak ada, pakailah tudung. Tapi kalau pakai tudung pun Islam tak ada, iman tak ada, dia pun tak tahu apa hak agama yang dia amalkan, maka tak ada guna punya orang tu. Hari ini Nabi sebut orang Islam, adanya orang Islam, tapi bagaikan baju yang dah lama dipakai. Tak baju lama pakai, baju baru-baru beli warna terang lah, dan lama-lama pakai dia lusuh habis. Itulah keadaan Islam, umat Islam di akhir zaman lah ni, macam tu. Semakin hari semakin lusuh agama dia, turun agama dia. Dia tak faham, dia pakai tudung. Dia ingat pi perayaan, bila perayaan Taipusam agama Hindu, tak apa, mana boleh. Kalau dia terpaksa pergi, cerita abad lain, pasal nak bagi penerangan. Tapi jangan duk pakai pakaian amalan-amalan agama mereka. Maka seolah-olah kita membesarkan agama lain daripada agama Islam. Sedangkan Allah Ta'ala sebut yuzhirahu ala dini kulli. Islam ni dia mesti atasi segala agama-agama lain. Tapi bukan bererti Islam itu menolak agama lain, hancurkan agama lain. Dah, hak depa nak amal biar ambil kat depa. Kita tu sah pasal amal kat kita. Tapi yang kita depi ikut depa sampai perkenalkan pakaian depa tu kat kita. Sebab apa? Qillatul ilm. Pasal tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, wa yazharul jahal, kata Nabi, akan lihat orang yang jahil banyak. Bila jahil banyak, wa yazharul fitan, akan berlaku fitnah yang begitu banyak. Fitnah kepada agama. Akhirnya Nabi kata bila ada fitnah banyak, wa yaksural haraj, akan berlakulah al-haraj. Sahabat-sahabat Nabi tanya, al-haraj tu nak tampak, mereka tak tahu, tanya orang, tanya Nabi. Nabi kata al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Itu yang kedua. Jadi mau tidak mau, tuan-tuan, kita kena berubah daripada yang baik, ke arah yang lebih baik. Malam ni selalu doa amal mai setakat sembahyang Isya ya. Maka lepas pada ni kita amal sampai mai sembahyang subuh pula. Subuh banyak ni juga apa di masjid ni. Alhamdulillah banyak ni kan? Tapi nak banyak lagi ya. Kemudian yang ketiga, tapi loceng bunyi lah, cukup aku nak. Probeh. Probeh pukul 12 lagi. Jadi tuan-tuan, yang ketiganya ialah bukan setakat beriman, bukan setakat pergi masjid, main masjid, berubah dah. Setakat tu dah, hak tu berubah untuk peribadi. Tapi satu lagi, wajahadu, kita kena bekerja, kita kena berjihad. Berjihad ni buat kerja, bukan setakat kita duduk main masjid, main buat ibadat. Maknanya masyarakat kita akan berubah. Dah, tak akan berubah masyarakat kita. Kita kena ajak mereka, kita kena perbetul mereka, kena ada training untuk mereka, kena tegur mereka. Tak boleh kita aja, aku cukur aku, doa kerja aku, cukur aku pun tak tahu mana. Dah, tak boleh. Kena ada wajahadu, jihad. Tak ada jihad, tak ada. Jihad ini satu benda yang cukup penting. Hak ni yang Yahudi cukup takut apabila ada jihad. Jangan duk nampak jihad angkat senapang. Setengah orang bila sebut jihad angkat pedang. Lah, jangan cetek pemikiran kita. Jihad ini usaha-usaha untuk membangunkan masyarakat Muslim. Tu kita serapkan kepahaman Islam ni dalam seluruh pemikiran anak-anak kita, masyarakat kita. Barulah bentuk satu suasana, satu bi'ah
satu persekitaran yang cantik. Kita tengok, kalau bi'ah yang cantik, kita pun duduk syok. Tengok, bila main di masjid, hak cakap ringkas je kita tengok. Bila main masjid, kita tengok orang lain semua pakai sembahyang sunat. Kita ada di rumah rajin nak sembahyang sunat. Tapi bila main masjid, tengok semua pakai sembahyang sunat. Lah hari, kita pun angkat takbir. Bila kata apa pun tak tahu. Itu bi'ah yang baik. Itu paling kecil. Bila kita tengok suasana ceria macam ni, oh syok. Nak suasana ceria, tidak ada suasana lain melainkan mesti wujudnya sebuah masyarakat Islami. Islam. Bila ada masyarakat Islam, sebab tu Nabi pernah berdoa. Nabi doa macam mana? Nabi kata, Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ali. Nabi kata, jadilah perbaikkanlah agama aku, kerana agama boleh memelihara segala-galanya. Kemudian perelokkan dunia yang aku hidup ni, kerana dunia ini tempat aku nak cari makan, tempat aku nak hidup. Kemudian perelokkan akhirat aku, sebab akhirat tempat aku nak balik. Nak perbaik tiga-tiga ini, nak kena ada apa? Nak kena ada dua. Untuk dapat dua benar, dua natijah yang Nabi sebut. Wa asa waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Bila ada tiga-tiga ni kita buat, maka hidup kita ziyadatan fi kulli khair, sentiasa bertambah dengan kebajikan. Barulah mari kebaikan, baru mari barakatim minallah. Dah ada buat kerja ni. Bila dah ada berkat, apa yang jadinya pula? Bila dah ada berkat, kita satu hari nanti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa akan mati. Tapi mati macam mana? Mati yang terbaik, mati bang. Tembak biar sekali, mati bang. Mati bang lain. Mati syahid. Okey ni, confirm ni, sepakat. Cap kau nak tambah sikit. Kan? Mati syahid belum confirm terbaik. Mati yang terbaik ialah waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Mati yang boleh rehat daripada segala kejahatan. Berapa ramai di zaman Nabi yang mati syahid. Ada seorang tu mati, bila mati syahid, orang lain semua pakat kata kat dia, oh hebat dia, masuk syurga, syoknya dia, syoknya mati syahid, darah berlumuran. Nabi kata nahi dia ni bukan mati syahid, kata Nabi. Inni arahu finnar, aku tengok dia duduk dalam neraka. Sahabat tanya kepada Nabi, kiu kan, belajar kat Ustaz Aslin kan? Ustaz Aslin dulu satu asrama dengan saya di Karachi, satu rumah kahri rendah tua kami ni kan. Sahabat tanya, pasal apa ni dia mati syahid ni, lawan ni bersama Nabi? Nabi kata la, kalla, never. Tak kenal. Dia tanya kepada Nabi, limaza, kaif? Inni ra'aituhu finna liburdatin sarakatu. Aku tengok dia duduk dalam neraka kerana dia telah mencuri sehelai selendang. Bukan 2 juta selendang hak 2 juta tak tahu kat mana. Tambah 500 pun berebut you. Itu dia berlaku. Liburdatin sarakatu, kerana selendang yang dia telah curi. Bukan curi hak lain lagi, ambil hak orang. Maka dia mati syahid, walaupun syahid dia di mana dia duduk. Jadi maknanya mati tadi tidak merehatkan dia daripada buat jahat. Jadi kita nak mati yang macam pencen. Kalau tuan-tuan pencen, nak pencen macam mana? Nak pencen, hak pencen duk kena duk bayar hutang lagi ke? Pencen yang dah free daripada hutang? Free daripada hutang.
Kalau kerja pencen pun, anak pun kecil lagi, duduk sekolah lagi, baik tu sah pencen. Betul tak? Tapi kalau pencen, anak pun semua dah dapat menantu dah, kemudian rumah pun dah beres dah, kereta pun tak ada hutang, cuma kerja nak pergi buat hutang ya, kan? Itu cerita abang lain lah. Tapi dah beres dah, masa tu bila pencen boleh enjoy sana dan sini, kan syok. Tu baru pencen yang terbaik. Tu pencen di dunia. Pencen ke akhirat, mati ya. Mati yang macam mana? Mati yang boleh kita enjoy cukup-cukup. Ada seorang orang Arab, dia pergi ke Afrika. Orang bawa masuk, dia tengok di safari di Nairobi kan. Nairobi, you know, safari park haiwan besar kan. Dia pergi tengok lautan tu. Dia bawa masuk ke dalam satu belantara hutan tebal, hijau elok, pemandangan cantik, bunganya mengharum wangi. Syok dia tengok, menarik sungguh perhatian. Tengah-tengah duk syok-syok tengok ni, tiba-tiba bunyi krong. 7 mai kat dia. Dia pun paling belakang tengok-tengok bapak singa. Mai meluruh betul singa ni, kurus elok, lapak. Mai 7 kat dia, bila dah lapak mai 7 kat dia, dia pun cak alik bawah tak cabut. Lari kampui, lari sungguh-sungguh. Bila dah lari, nampak gaya semakin dekat, memang duk digan dia daripada belakang. Mujuk di depan dia ada telaga buruk, ada tadi lagi, sambat tadi tu turun bawah. Selamat daripada harimau, singa. Elok-elok selamat duk tergantung laga tak ke bawah pula dah bunyi. Ya Rabbi, ular pula. Maka tengok-tengok ular lari pada mulut singa, masuk pula, dan telaga jumpa pula ular. Apa nak buat ni? Duk bawah, duk tergantung bawah ni. Nak selamatkan diri daripada ular pula, fikir macam mana duk tergantung ni. Nak khabar naikkan, nak lepas turun juga. Celah-celah tu pula terkeluar 2 ekor tikus. Naik pula kot tali. Tikus tu pula hitam dan putih. Sampai dekat pangkal tali telaga tu, dia buat. Dia kerik pula tadi. Ya Rabbi. Dia pun kocak hayu supaya tikus tu lari. Tikus pun lari, mujuk tadi tak putus. Tapi dia hayu mesti kuat. Bila kuat, bau dia belaga tebing. Bila belaga tebing, dia berasa berdenih. Tahu berdenih? Berasa berayak, berasa lembab kat bau dia. Dia pun ambil panik. Mana terkejut. Tengok kaki bini duduk sebelah, rupanya mimpi. Sedap-sedap bini duduk tepi lah. Rupanya mimpi. Hak mimpi yang boleh macam-macam ni. Betul tak? Bila dah mimpi tu, kawan berasa mimpi ni satu mimpi yang cukup hebat, luar biasa. Lalu dia pun pagi besok pergi jumpa tuan guru dia. Dia kata, tuan, malam tadi ni saya mimpi pelik. Kena ligan dengan singa. Singa terjun telaga buruk. Lepas tu ada ular. Lepas ular keluar tikus, naik kot tadi, nak gigit pula tadi. Lepas tu aku hayun belaga tebing, belaga sarang, lebah, keluar madu. Dalam mimpi semua boleh belaga. Kalau kau luar ni mimpi belaga lagu tu, pakai kena. Dia pun kata, aku kena madu tu manis, terkejut, terjaga. Ni datang apa punya mimpi ni, tuan tu abang. Dia kata, hak yang singa madigan kamu tu nak abang, al-maut, malikatul maut. Malaikat maut ni sentiasa duk ikut kamu ya. Cukup time, cukup tarikh, dia ambil nyawa kita. Betul ya? Lepas tu bila dah mati, dia kata, kamu akan masuk dalam telaga buruk. Apa telaga buruk? Kubur. Dan kubur ada bentuk siksaan.
Tapi sebelum kamu mati, kamu ada tali kamu gantung. Tali itu adalah umur kamu, umur kita dua hidup lagi. Kemudian tikus yang 2 ekor tu, umur kamu ni, siapa yang nak potong umur kamu? Tikus 2 ekor ni. Apa makna tikus? Siang dan malam. Dulu terik elok no, lah tengok berkedot habis. Bila kita tahu kata kita berkedot? Bila ada siang dan malam. Kalau tak ada siang dan malam, kita pun tak tahu kita kedot dah. Sebab biru habis. Dia kata ni siang dan malam. Tapi walaupun kamu berhadapan dengan mati, berhadapan dengan ketakutan, berhadapan dengan kesempitan, hak tu hak ni, tiba-tiba bila dapat saja madu, kamu lupa semua. Bila dapat habuan dunia, kamu semua lupa. Duk sempit kau ni, duk sempit kau ni, sempit kau ni, dapat 500 sengam. Tu jadi dia lupa habis. Contoh lah, tak mau kata kat siapa-siapa kan, kalau tak faham payah juga. Kadang-kadang manusia lagu tu, dia duduk seronok sempit tu, kau ni teruk, kau ni agama dia kena tekan, hutang dia kau tu, kau ni. Tapi bila berak dapat habuan, sengak baik-baik belakang clear. Itulah Nabi sebut ad-dunya hulwatun khatirah, dunia ini manis dan hijau, syok. Fattakud dunya wattakun nisa, berhati-hatilah kamu dengan fitnah dunia dan juga fitnah daripada perempuan. Akhir zaman, perempuan semakin nak angkat diri dia, nak naik belakang. Perempuan berkuasa, perempuan yang ada power. Ini keadaan dia, tuan-tuan. Jadi mau tidak mau kita kena ada jihad, kena ada usaha, amar ma'ruf nahi munkar, buat kerja, bukan duduk saja. Takat semayang dia tak cukup. Semayang tu sebagai alaqatu nabillah, perhubungan kita dengan Allah, itu saja. Jadi tuan-tuan, lalu Allah Ta'ala sebut akhirnya a'zamu darajatan, mereka ini akan mendapat derajat yang paling besar dan paling agung. Wa ulaika humul faizun, mereka inilah orang-orang yang menang. Jadi cukuplah kuno. Kalau saya panjang-panjang lagi, saya takut mula-mula saya gila kan. Lepas tu takut tuan-tuan gila. Yang pakai duk tengok jam, duk tengok pintu, saya syok tu. Lepas tu bila dah lama sikit, tambah sikit setengah jam ni, kali dengan saya gila. Duk tengok tuan-tuan pula, duk tengok kiri, tengok kanan. Sebelum gila ada dua, habis saya berhenti dulu. Kan? Jadi tuan-tuan, sekadar ni saja pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan ianya menjadi pengajaran buat diri saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat. Kesimpulan pakat balik buat sendiri lah, no. Kita tu sah pakai saya buat kesimpulan, pakat buat kesimpulan sendiri. Kalau tak boleh puas pun tak puas malam ni, nak buat macam mana kan? Dia main duk tengok kapek ya, payah kan. Dia bukan main dengar, dia main tengok kapek ni warna apa, dia tengok duk kira kapek tu kena. Kalau dia tengok kapek tu dia celek, tak beragak, dia pejam pakai tak nampak apa kan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Abdul Khair bin Ayub, berasal daripada Baling, Kedah, dan sekarang berkhidmat sepenuh masa di Derang. 5 hari bulan 2 1981, hari Khamis, naik kereta Volvo warna kuning. Waktu maghrib ayah saya menghantar saya mengaji kat Derang. Lepas tu tahun 90 ayah saya Ustaz Niamat kirim saya ke Pakistan di Fakulti of Hadis selama 3 tahun. Lepas tu saya diberi peluang pula selepas 3 tahun 1993. Ustaz Fahmi pi, dia kata enta kena pergi Syria.
Jadi saya berangkat pula ke Syria 1993 sampai tahun 2000. Pada tahun 1996 saya diberi satu lagi tawaran. Tawaran apa Abang Zain? Paling saya tak lupa, ke mana pun ku bawa, nikah. Jadi kahwin. Bila kahwin, Ustaz Nemat cadangkan calon. Ustaz Fahmi tolong, Ustaz Ali arwah tolong merisik. Ustaz Fahmi hantar belanja. Ustaz Majid terima nikah, saya terima bini. Sungguh saya terima bini ya. Saya terima di Jordan. Saya duduk di Jordan satu main sambut mereka. Dan di depan akad nikah saya baru sudah main bola. Ustaz Nemat telefon, entah dah jadi tok lelaki dah, bini tak ada pun kan. Jadi saya pun terima lah. Duk tunggu halan tu, duk asah tajak siap lah kan, nak menebah itulah berlaku. Dan sekarang saya berkhidmat sepenuh masa di Ma'had Tarbiyah Islamiyah, dan ada kelapangan silalah kan untuk ke sana. Hari Isnin kita ada pengajian bersama Ustaz Majid, dan bulan-bulanan ada bersama Ustaz Fahmi. Sekarang saya buat hari-hari lain dia ada pengajian juga untuk orang-orang yang pencin mereka nak tambah. Kita mula hari Isnin sampai hari Rabu ada program pengajian waktu pagi di daerah sana. Dan sekarang ada juga kursus untuk anak KPI, kursus penghayatan Islam bagi anak-anak yang menunggu keputusan SPM, STPM, tapi dah nak habis dah tempoh tu, 2 bulan kita buat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.